Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Imam Hamdani dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni, kuliah yang saya adakan secara ad hoc ni, mudah-mudahan semua mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni sebagai satu persiapan untuk menghadapi Ramadan. Dan buku yang menjadi renungan pada malam ni adalah pada kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Syamila, barakallahu fikum. Sofi Emir, ahlan wa sahlan. Iza Saad, tolong share video ni kepada teman yang lain. Malam Jumaat, malam penuh keberkatan, waktu untuk kita bersiap sedia untuk menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa waktu saja lagi. Baik, Puan Kamisa, barakallahu fikum. Baik, hadis yang pertama berkaitan dengan kepentingan puasa daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi telah bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jal ila as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Lis-sa'imi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa la khalufu fami as-sa'imi atyabu inda Allahi mirihil misk. Al-Wasallam Azmi, tolong share video ni kepada teman kita lain. Umar Hakim, Farida Yahya, tolong kalau nampak video ni bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengajak orang melakukan kebaikan. Ada orang kadang-kadang dia pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Ada orang sangat banyak amal salihnya tapi tak pandai bercakap. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tak banyak bercakap tapi banyak amal salih. Tolong sampaikan video ni kepada teman yang lain. Baik, terima kasih Muhammad Hakim, barakallahu fikum. Aqila Muhazmi, tolong share dengan teman-teman yang lain, adik-beradik ke, walaupun mereka tak mendengar sebenarnya, tapi buka dengar sikit-sikit menjadilah. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW telah pun bersabda, hadis ini merupakan hadis qudsi, yang mana Allah telah berfirman, semua amalan manusia itu adalah untuk dirinya sendiri, melainkan puasa, kerana puasa itu Mai Kasum, Yang Mulia Raja Aiman, Hasan Yunus, Alhamdulillah, Mas Nura, Hasan Basri, Salma Khan, tolong share video ni. Salman, Salma, Nuraida, Mak Izzatul Adnan, tolong share pada teman lain. Syekh Rahim, ahlan wa sahlan. Jadi hadis ini mengatakan bahawa semua amalan manusia itu dinilai dan diberi pahala kepadanya, melainkan puasa. Puasa itu hanya Allah sahaja yang layak memberikan ganjarannya. Kasmah Rafiuddin, Fariza Nurdin, Masya Allah, banyak nama-nama baru, ahlan wa sahlan. Fairuz Loy. Mari kita buat pahala sesama pada malam ni, Haji Hafizah, dengan share perkara-perkara kebaikan, kerana dalam hadis mengatakan adalu al-khairi kafa'ilihi. Kak Long, yang maksud bahawa orang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala amalan orang melakukannya tidak kurang sedikit pun. Pak Sukri, hadis ni menunjukkan kepada kita keutamaan puasa. Kerana puasa itu dilakukan kerana Allah, maka lantas Allah saja yang layak memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa itu. Muhammad Said, Jadi pahala puasa hanya ditentukan oleh Allah SWT sahaja. Jadi dalam konteks hadis ini, Allah yang berikan pahala, kerana seseorang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya, kerana Allah semata-mata. Nanti kita akan lihat bagaimana para salafus salih mereka berpuasa sehingga isterinya sendiri pun tak tahu. Panadol, Linmas, para salafus salih untuk menjaga kualiti keikhlasan itu sampai orang rumahnya pun tidak tahu dia berpuasa. Yang Mulia Tengku Latifah, pekerja-pekerja ataupun rakan pejabat pun tidak tahu dia berpuasa, kerana dia bawa bekal. Orang perhatikan dia bawa bekal, rupanya bekal tu dibagi kepada orang untuk makan. Itu sekali. Dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li.
Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, kerana sungguhnya puasa itu adalah untukku. Manakala dalam riwayat Al-Bukhari, likulli amalin kafaratun wa sawmu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan adalah penghapus dosa, sedangkan puasa adalah untukku dan akulah yang layak memberi balasan terhadapnya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini menerusi sanad yang sama, namun lafaznya kullu amal ibni Adam lahu kafaratun illa sawm wa sawmu li wa ana ajzi bih. Artinya setiap amalan anak Adam adalah sebagai penghapus dosanya melainkan puasa, kerana puasa itu hanya khusus untukku dan akulah yang layak memberikan balasan terhadapnya. Jadi apa saja ibadah yang kita lakukan, malaikat akan beri penilaian dan berikan markahnya di sisi Allah, melainkan puasa. Zarina ya, melainkan puasa. Kerana puasa hanya milik Allah SWT semata-mata. Ya, Farina Nuraini, Assalamualaikum. Penjelasan riwayat ini, puasa dikecualikan daripada amalan-amalan yang lipat gandakan pahalanya. Semua amalan akan lipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali ganda kecuali puasa. Kerana sesungguhnya gandaannya tidak terbatas hanya pada had itu. Allah akan menggandakannya dengan gandaan yang sangat banyak serta tidak terbatas pada jumlah yang tertentu. Pada ini seseorang kita terlibat menyimpan wang dalam simpanan yang tertentu. Baguslah untuk pemeliharaan diri, penjagaan diri waktu sakit, takaful dan sebagainya, bagus sebagai satu ikhtiar ya. Tapi berapa lipat ganda yang boleh diberikan kembali oleh syarikat-syarikat ini? Sebagian orang pula melakukan investment pada hartanah, membeli rumah pada harga sekian-sekian, nanti jual keuntungan sekian-sekian, 20-30% ataupun lebih daripada itu. Masya Allah, kayanya, banyaknya, pulangannya. Ada orang masuk multi-level marketing, masuklah apa-apa yang halal, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang menggunakan benda-benda yang baik untuk kesihatan, ya, dengan cara mengawal berat badan dengan cara yang betul. Bagus. Ya, saya pun nak cuba join juga. Ya kan, doktor pun beritahu BMI tak cantik. Nak kita buat sama-sama nak panjang bulan puasa, makan benda yang betul, kita buat semua satu kumpulan nak. Ya, saya ada seorang mentor yang bagi nasihat, coach yang bagi nasihat macam mana nak buat. Baru nak try tuan-tuan. Tuan-tuan minat nanti boleh kita join sama-sama. Ahlan wa sahlan Samalah kita nak jaga berat badan. Bukan saja orang perempuan, orang lelaki pun sama. Kadang nak pakai kasut pun dah mengah-mengah. Ya. Jadi balik kepada apa yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa begitu besar ganjarannya. Apa lagi ganjaran yang besar yang dijanjikan? Buat perniagaan, buat investment. Nanti 3-4 tahun lagi syarikat ni pergi ke bursa saham, nanti kamu akan dapat apa dipanggil pink form. Ya, contohnya kaya raya pada masa itu kalau sampai umur, kalau panjang umur tuan-tuan. Kalau tak panjang umur jadi faraid sajalah. Tapi dengan Allah SWT kita berniaga. Banyak kali ayat dalam Quran menyentuh tentang perniagaan ya. Kita bila sebut perniagaan, orang semua nampak beli sekian banyak, untung sekian banyak. Kadang-kadang ada orang terlibat dengan perumahan ataupun hartanah, nak beli kena buat pinjaman pula ada interest. Kalau bukan interest pun, pinjaman cara Islam pun ada penambahan kadar yang tertentu. Ialah bank pun mana nak rugi kan. Mana ada bank nak rugi tuan, dia berniaga juga para wahidah Merah Mawar, ada orang nak rugi? Tak ada orang nak rugi pada hari ini. Kalau boleh bagi pinjam pun nak minta keuntungan. Tak salah kalau kita beri keuntungan itu membabil ihsan saja. Kakak kita bagi pinjam 10,000, nanti bila tiba waktu bayar kita sengaja lebihkan 500 kad. Terima kasih kak ya, akak bagi saya 10,000. Saya ketika tu terdesak sangat. Alhamdulillah dapat keluar masuk kewangan ni sebagai akak hadiah sikit RM500. Dia tak tetapkan pun. Itu namanya ihsan. Ya, Sezanul Rilis. Jangan terlibat tau dengan riba dan sebagainya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah yang saya sampaikan bahawa Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli fiqh yang terkemuka itu, pengarang banyak kitab. Antara kitab beliau adalah bertajuk Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan-peringatan ataupun amaran-amaran agar meninggalkan perkara-perkara dosa-dosa besar. Beliau bercerita bahawa beliau ni rajin mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya. Pada bulan Ramadan lebih-lebih lagi usaha untuk mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibu. Sehinggalah pada Ramadan kali itu beliau target untuk khatam Quran pada malam 27 yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama itulah malam qadar. Beliau tidak dapat melakukannya sebelum subuh. Lepas subuh, ya, Siti Hajar, Rina Yusuf, Juru Ghazali dah share tak? Yang main buat pahala
secara mudah malam ni sharing video ni kepada teman-teman kita yang lain. Tolong tolong sampaikan kepada sahabat lain yang mulia Raja Asia. Baik, saya tak pandai sangat kondak ni. Ada yang minta request nak masuk dalam video sekali, saya pun tak pandai lah. Nantilah saya belajar dulu. Dah banyak kali pakai Facebook pun tapi tak mahir-mahir lagi. Baik, Ibnu Hajar Al-Haytami ni mengkhatam Quran di kubur ayah, tapi pada malam itu beliau tidak dapat mengkhatamkannya pada malam 27 Ramadan. Maka beliau menyambung lepas subuh. Juga Ghazali. Beliau sambung lepas subuh. Lepas sembahyang subuh kat Masjid Berjemaah, dia bergegas pergi ke kubur ayah ibunya untuk mengkhatamkan Quran di situ. Kita dalam hidup ni boleh minta wasiat kepada anak-anak di samping harta yang kita berikan. Kalau ayah mati besok, tolong tanam sebelah kubur Tuan Imam. Cikgu Sarudi, tolong tanam sebelah kubur nenek atuk yang saleh itu. Boleh. Kamisah, Puan Kamisah, terima kasih Safiq Emir. Harus hukumnya. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, sunat untuk kita minta dikumikan jasad kita bila mati besok, lahat kita bersebelahan dengan orang-orang soleh. Boleh. Tapi melaksanakannya bagi keluarga yang tinggal tidak wajib lah. Tapi untuk minta agar dikumikan di tempat yang tertentu, hukumnya adalah harus. Macam kisah Nabi Musa AS. Tahu tak, Nabi Musa AS meminta untuk dikumikan di satu tempat yang tertentu. Nanti kita cerita waktu lain lah. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami rahmatullah alaihi, ulama yang hebat, yang siddiq, yang saleh, ahli sufi, ahli hadis yang hebat ni. Kasim Jan, terima kasih. Micha Dai, terima kasih. Tolong share. Masih ni buat pahala sama. Maka beliau pun tak dapat nak mengkhatamkan Quran. Lepas subuh sambung. Tiba-tiba dekat dengan matahari terbit tu, beliau usaha untuk mengkhatamkan ayat takhir pada surah Al-Azim itu, juz Amma itu. Tiba-tiba kedengaran bunyi orang mengeluh. Allahu Akbar. Apa bunyi ni? Maka beliau pun menyempurnakan surah yang terakhir, surah An-Nas. Beliau mendapati suara itu masih lagi terbit dari kubur yang tertentu. Suara dari kubur. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Teacher Micha Dai, terima kasih Siti Zawiyah. Suara di kubur. Akhirnya bila diusul periksa, ternyata yang suara keluar dari kubur itu, dia baru saja meninggal dunia. Semennya pun masih putih lagi. Apakah yang menyebabkan dia diseksa walaupun bulan Ramadan, yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis bahawa pintu-pintu neraka ditutup. Tapi mengapa untuk orang sepertinya tidak ditutup pintu neraka terhadapnya? Bila diusul periksa, rupanya orang itu rajin datang sembahyang di masjid. Lagi pelik kan? Tapi akhirnya bila diusul periksa lagi, rupanya orang itu mengamalkan riba dalam hidupnya. Dia tak tinggal riba. Walaupun dia datang ke masjid, tapi sembahyang berjemaahnya tidak berguna untuknya kerana dosa besar yang dilakukan. Ingat ya, jangan jadi muflis akhirat tahu. Tahu tak siapa muflis akhirat? Muflis akhirat ni orang yang datang bawa kebaikan banyak, tapi kebaikannya habis diambil orang di akhirat kerana kezalimannya kepada mereka. Dah tu bila dah habis kebaikannya, disapu oleh orang lain yang dia zalim padanya di dunia dahulu. Tapi masih ada lagi insan-insan yang datang minta kepada Allah untuk dihukum dia ini kerana masih lagi ada dosa-dosa kejahatannya terhadap mereka. Orang lain pula. Maka waktu itu, Danila Husna Bakri, masih Bahari, Khawazia Ismail, Salan. Maka apa yang berlaku sekarang? Segala kebaikannya sudah tiada, yang tinggal keburukan sahaja. Maka golongan datang untuk menuntut bela di atas dosa-dosanya, kezalimannya, kejahatannya terhadap mereka di dunia dahulu. Kini dosa-dosa mereka pula dipikulkan ke atas hamba Allah ni tadi. Dah le pahala dia tak dapat. Apa yang dia buat? Baca yasinnya, tarawihnya, memberi orang makannya, buat baiknya, semua dia tidak guna di sisi Allah. Semua diambil orang. Yang orang buat kejahatan, dia pula dipikulkan. Inilah muflis akhirat, jangan main. Maka kembali kepada cerita Ibnu Hajar Al-Haytami ini tadi. Beliau mendapati orang yang kuburnya masih baru dikumikan itu, orang yang baru meninggal dunia sebelum Ramadan, tapi rupanya sepanjang hidupnya dia mengamalkan riba. Tidak berguna padanya sembahyang berjemaah yang dikerjakan, amal saleh, kerana dia mengisytiharkan perang terhadap Allah SWT. Orang yang melakukan riba dan tidak berhenti pada riba ni sedang berperang dengan Allah. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka mereka ni adalah orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, berperang dengan kuasa besar. Dengan Amerika belum tentu menang. Perang dengan Rusia belum tentu menang.
perang dengan China, negara yang besar. Ini perang dengan Allah SWT yang memiliki langit dan bumi, tentera segala-gala milik Allah, air, kilat, gunung, puting beliung semua milik Allah. Jangan main-main dengan Allah SWT, tuan-tuan. Ya. Jadi kembali kepada kisah ni, Ibnu Hajar membuat satu rumusan, orang ni walaupun amal salehnya banyak, tetapi oleh kerana dia melakukan dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah dan dia membiarkan dirinya terus bergelumang dengan maksiat, riba itu, sedangkan riba itu seumpama seorang perempuan berzina dengan anak lakinya sendiri ataupun seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Kalau perempuan melakukannya, seolah-olah dia berzina dengan puteranya. Kalau seorang lelaki, seolah-olah dia berzina dengan ibunya. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Afanallahu ayyakum min hadhil jarimah. Moga Allah selamatkan kita semua daripada terlibat dengan perkara yang haram ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada orang sembahyangnya cukup jaga, ya, amal salehnya cukup dia jaga, umrahnya selalu buat, tapi rasuah tak boleh nak elak. Kalau tak buat rasuah macam mana ustaz? Nanti kita tak dapat bisnes, nanti cahaya nun alif yang dapat, orang mata sepit tu yang dapat. Sedap je dia cakap. Dia tak sedar bahawa dia membuat rasuah itu, dia menghancurkan bukan sahaja agamanya, menghancurkan negara dia sendiri. Ada negara itulah, negara bawah angin ke atas angin ke. Ya, orang asing datang ke negara, bukanya pintu tanpa cop pasport, masuklah beramai-ramai. Orang ni besok macam mana dia nak jawab depan Allah? Orang yang terlibat dengan benda-benda sedemikian. Adalah kat negara mana-mana, waktu malam dia datang pergi mencari pendatang asing tanpa izin. Ingat nak pergi tangkap, gue pun minta duit daripada orang tu. Orang ni 100, 200, 300. Pendatang asing tu cakap kalau kena satu malam tu 500, 700. Dan orang asing tu pun tak ada duit, pergi pula mengumpak rumah rakyat tempatan. Macam mana ya, orang yang berbuat kejahatan ni kena ingat tau. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, satu karangan beliau, cerita tentang seorang Nabi daripada Nabi Allah duduk di sebuah perigi dekat dengan sebuah sumur, dekat dengan sumur macam tasik lah. Maka dia pun minum air, kemudian dia pun duduk. Jibril datang untuk mengatakannya, perhatikan apa yang berlaku ni. Sekali lagi datanglah seorang yang kaya, Faris ni macam orang tentera lah, ada kuda kuat, segak. Dia pun datang minum kat sumur itu. Ketika dia nak minum, dia pun duduk, dia pun tak perasan wallet dia jatuh kat tepi tu, duit penuh dalam. Yalah, Panglima. Maka dia pun naik kudanya, beredar di situ, meninggalkan walletnya jatuh. Malaikat Jibril kata pada Nabi ini, perhatikan apa berlaku ya. Kejap lagi datanglah seorang lelaki biasa-biasa datang minum juga kat sumur itu. Dia pun nampak ada wallet yang jatuh penuh dengan wang. Apa lagi, dia pun ambil, dia pun pergi, tinggalkan tempat tersebut. Kejap lagi tak semena-mena datanglah seorang lelaki tu yang datang minum daripada sumur itu juga. Dah tengah minum, dia pun duduk berehat siap dengan kepenatannya orang tua ni. Tiba-tiba muncul sebuah Faris. Faris ni Panglima tadilah yang datang mula-mula tu, yang walletnya jatuh tu. Dia pun cari mana-mana. Aku rasa wallet aku, beg duit aku, mehfazah aku jatuh kat sini tadi. Kau ambil ya orang tua. Orang tua, tidak, aku tidak ambil, aku tidak nampak apa-apa pun. Kau mesti ambil, kau sembunyikan ini. Maka tanpa berdengar lagi, dibunuhnya orang tua itu. Panglima perang ni bunuh orang tua itu. Maka Nabi itu pun terkejut dan bertanya pada Jibril, ya Allah, apa yang berlaku ni? Kesian orang tua ni. Tak semena-mena dia pula yang dibunuh. Dia tak buat apa-apa pun. Yang mencuri itu sebenarnya ada seorang pemuda yang datang sebelumnya. Maka Jibril menjawab, wahai Nabi Allah, dengar baik, ini adalah wahyu yang Allah sampaikan. Untuk pengetahuan kamu, orang panglima perang ini tadi telah membunuh telah membunuh lelaki tua ini. Kerana lelaki tua ini telah pun masa mudanya membunuh ayah kepada panglima perang ini. Faham? Tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Ayah kepada panglima perang itu. Ya. Ayah yang dibunuh ini telah membunuh ayah yang membunuhnya. Berbelit-belit ayah ni. Dan ayah kepada panglima perang yang telah dibunuh itu sebenarnya mencuri duit ayah kepada yang mengambil duit ini. Berbelit-belit cerita ni, tuan-tuan faham tak? Tiga orang, ini orang panglima yang kuat, yang punya banyak wang, datang minum air, walletnya jatuh, tertinggal. Ini orang tua ni datang untuk minum, dia tak ada kena-mengena. Ini adalah orang muda yang datang di pertengahan. Ni panglima, ni orang muda, ni orang tua. Panglima tertinggal wallet.
Orang muda ambil wallet. Orang tua datang minum kat situ. Tiba-tiba panglima ni bunuh orang tua yang tak bersalah ni dengan anggapan kau mencuri duit aku. Padahal yang mengambilnya adalah orang muda dekat tengah-tengah yang datang di antara mereka berdua tu. Faham Muhammad Iqbal? Saya tak harap faham. Nampak 1, 2, 3. Ini punya wallet jatuh. Ini ambil. Ini yang kena bunuh. Kenapa pula? Maka Jibril pun beritahu kepada Nabi Allah itu untuk pengetahuan kau. Sebenarnya lelaki ini membunuh orang tua itu kerana orang tua itu pernah bunuh bapak dia. Dan bapak dia pernah curi duit bapak dia ni. Nampak tak? Jadi sekarang kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau buat, maka itu juga akan dibalas. Ada setengah dosa yang dibalas di dunia untuk meringankan kita di akhirat. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, dalam hadis mengatakan. Ada orang yang dosa-dosanya terlalu banyak, maka Allah bagi sedikit kafarah di dunia supaya di akhirat besok tak terlalu banyak beban yang dia kena pikul. Macam tu Jadi kembali kita kepada perkara ni tadi, iaitu tentang dosa-dosa yang dilakukan. Baik penjelasan terhadap riwayat pertama. Puasa dikecualikan daripada amalan-amalan kerana semua amalan akan dilipat gandakan 10 hingga 700. Melainkan ibadah puasa Allah akan balas dengan jumlah yang tidak terkira. Terlalu banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan sebab puasa ini, dan ditambah pula dengan taubat nasuha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Oleh sebab itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda menamakan bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Baginda bersabda, As-sawmu nisfus sabri. As-sawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Riwayat Tirmizi. Sabar itu mempunyai 3 bentuk. Ini seperti disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Disebut oleh Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sabar itu ada 3 bentuk. Baik jadi sabar yang pertama, sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. What you give you will get back. Barakallahu fikum. Nora M, tolong sampaikan video ni, share kepada teman kita yang lain. Alam Shah Prawira. Yang ketiga, sabar yang dimaksudkan sabar menghadapi ujian daripada Allah. Tengok sabar mentaati Allah, nak sembahyang subuh pada waktunya, nak bangun tahajud, nak puasa sunat, nak puasa wajib, semuanya perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangan itu menyeronokkan, tapi kena tinggalkan. Contohnya apa? Ni dekat bulan puasa. Yang rajin melanggan video-video movie on the go. Video-video yang ada dalam televisyen kita lah, dalam WhatsApp kita ke dalam apa ke, tolong kurangkan, hentikan terus. Banyak filem yang ditengok itu kadang-kadang tujuannya untuk memahami sejarah. Ada filem-filem bersifat sejarah dari Turki dan sebagainya. Tetapi yang melakonkannya itu Allahu Akbar, Masya Allah. Pakaiannya, gaya hidupnya, Allah tak menampakkan langsung ciri kerajaan Islam yang pernah dibangga-banggakan oleh umat Islam. Jaga-jaga tahu. Syaitan ni nak suruh kita tersesat, dibawa kepada kita satu niat yang awalnya baik, tapi di hujungnya dirosakkan. Sebab kita kena banyak minta kepada Allah. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan, baikilah hujung hidup aku, berilah aku ganjaran atas segala musibah yang berlaku dalam hidup ni. Takut kita sedang melihat benda-benda yang haram itu kerana mata melakukan maksiat mata dalam melihat yang haram. Maka kita bimbang buat benda yang haram ni mati dalam suasana itu. Kadang kita melihat orang mati dalam sujud dalam Masjid Nabawi pula tu. Ada orang yang mati dalam sujud ketika sedang sembahyang di masjidnya. Ada orang mati dalam sujud dalam keadaan tahajudnya. Ada pula rakaman CCTV yang berlaku secara tak sengaja terhadap orang itu sedang sembahyang pukul 3.30 pagi ke masjid. Terkorban, dia syahid di dalam sujud. Allahu Akbar. Mati yang sangat dicemburui. Minta kepada Allah supaya mati kita dalam benda-benda yang baik-baik. Jadi sabar mentaati perintah Allah, sabar menghadapi ujian Allah, sabar menghadapi meninggalkan larangan Allah. Ini 3 bentuk kesabaran.
Dan ketiga-tiga kesabaran itu terhimpun dalam ibadah puasa. Kata Ibn Rajab, sabar taati perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Waktu puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak buat benda-benda yang haram. Dan kemudian sabar mentaati perintah Allah lagi. Sabar dalam menghadapi dalam meninggalkan larangan, sabar menghadapi ketapan ujian daripada Allah, sabar dan taat kepada Allah. Semuanya terkandung dalam ibadah puasa yang kita bakal lakukan. Tinggal pagi saja lagi ya. Muhammad Asfani, talbis iblis, belitan iblis Jadi ketiga-tiga kategori sabar itu terdapat dalam ibadah puasa. Sungguhnya terdapat sabar mentaati Allah, sabar meninggalkan keinginan diharamkan oleh Allah, dan sabar terhadap keperitan, lapar, dahaga dan kelemahan tubuh badan. Tengok anak-anak kita puasa sekolah rendah. Angin dia nak buka puasa, nak buka, tak tahan dengar azan asar pun dia ingat maghrib. Dahsyatnya. Sahabat-sahabat Nabi macam mana anak-anak mereka meringit-ringit nak buka puasa. Diceritakan bahawa oleh Dr. Muhammad Okla, guru kami di Jordan dahulu, daripada hadis menunjukkan bahawa anak-anak sahabat-sahabat Nabi, anak-anaknya mengingin nak buka puasa tu dokong bawa pergi main-main kat luar. Kita pun macam tu lah. Gurau-gurau dengan anak, main-main dengan anak. Kalau bulan puasa ni banyak ofis yang telah mengamalkan dasar pulang awal. Alhamdulillah. Moga Allah merahmati mana-mana majikan yang menitik beratkan perkara ni dan meringankan untuk staf-stafnya beban puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan Walaupun yang kita tak menafikan bahawa banyak peperangan laku dalam bulan Ramadan, umat Islam mencatat kemenangan. Contohnya Perang Badar, contohnya pembukaan Andalus di Spain, contohnya ketika perangan Ain Jalut oleh Sultan Muhammad Qutuz menentang dan Mongol, dan ia juga berlaku di Ain Jalut di Palestin dalam bulan Ramadan juga. Tak menafikan. Tapi bagaimanapun bagi kita yang jadi majikan, ringankanlah kerja. Janganlah beratkan ke atas pekerja-pekerja kita dalam bulan Ramadan khususnya. Zina Zainal Abidin dah share tak? Asfani Ahmad? Tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum Sufi Emir. Husna Bahari, dah share tak dengan teman-teman yang lain? Mana Asrul? Tak nampak. Yasmin. Ketiga-tiga kategori ini terdapat dalam puasa. Kesusahan yang terbit daripada amalan akan diberi ganjaran oleh Allah kepada pelakunya. Sebagaimana Allah berfirman berkenaan dengan orang yang berjuang di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi'annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Perkara demikianlah kerana mereka tidak ditimpa dahaga, penat, lelah, lapar dalam perjuangan di jalan Allah, dan tidak menjejaki satu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, serta tidak mendapat satu sama ada dibunuh, ditawan atau dirampas satu benda, melainkan semua itu ditulis bagi mereka sebagai amal salih. Sungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang buat baik. Jadi orang yang kehilangan harta untuk agama Allah, yang ditimpa ujian kerana mempertahankan agama Allah, jangan fikir Allah tidak merahmatinya, Allah tidak kasihan padanya. Allah tidak memberi kepadanya ganjaran. Banyak sekali ganjaran diberikan. Ada orang itu ayahnya bekerja sebagai tentera, sebagai contohnya. Tentera mujahid sebenarnya, polis mujahid. Betulkan niat, cari yang halal, jauhi yang haram, insya-Allah kerja itu jadi jihad. Begitu dia cikgu. Ayah itu pergi bekerja, aksiden. Maka sampailah berita kepada keluarga, ayah aksiden meninggal dunia. Allahu Akbar. Ayah tu pergi kerja, pergi ibadah besar tu. Dia doktor pakar tu, dia tentera, dia polis. Apa saja kerjanya. Niatnya baik, caranya betul, dia aksiden meninggal dunia. Dia mati sedang berjihad. Apakah tiada ganjaran bagi isteri juga anak-anak yang tinggalkan? Besar ganjarannya. Kita pun tidak tahu apalah hikmah di sebaliknya, tuan-tuan. Tapi yang kita pasti kasih sayang Allah terhadap manusia lebih daripada kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Kan? Bila Nabi SAW bersama dengan para sahabat, dalam satu keadaan berlaku keributan, seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Dia pun dapat seorang budak, dia kejar, dia tengok, dia pusing kepala, bukan. Kejar lagi, cari lagi, pusing kan, tengok bukan juga. Sampailah jumpa dengan anaknya. Berjumpa, Allah anakku. Bayangkan begitu sekali seorang ayah, seorang ibu kehilangan anak. Kelang kabut dia, ribut dia. Jumpa anaknya, dia peluk, dakap hebat-hebat. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, agak-agak ibu itu sanggup tak mengambil anaknya, mencapakkannya dalam api.
Maka para sahabat kata, wahai Rasulullah, takkanlah nak buat begitu wahai Rasulullah. Ibu ni sayang pada anak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, beritahu mereka sebenarnya kasih sayang Allah terhadap kamu, seorang manusia, lebih daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Ya, ketika Allah menciptakan kasih sayang itu makhluknya, 9/10 ditinggalkan di sisinya, hanya 1/10 saja dia share, dia beri kepada hamba-hambanya. Dan itulah yang menyebabkan binatang yang ganas sekalipun tidak makan anaknya. Binatang yang besar macam gajah pun tidak pijak anaknya, sayang pada anaknya. Itu 1/10 yang dikongsi oleh sekalian makhluk. 9/10 lagi disimpan di sisi Allah. Maka dalam kehidupan ni berlaku ujian, kita baik sangkalah kerana Allah. Memanglah mata itu akan menangis bila kehilangan orang tersayang. Siapa tak menangis, tuan-tuan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sendiri menangis ketika kewafatan Ibrahim alaihissalam, yang merupakan putera baginda yang terakhir, yang bongsu daripada isterinya, daripada hambanya bernama Maria. Nangis Nabi SAW. Nangis. Bertimpa musibah, ujian yang besar seperti itu. Tapi Nabi telah bersabda, wala naqul ila ma yurdi rabbana, wahai Ibrahim, kami dalam berpisah denganmu sangat sedih. Kedua mata ini mengalir airnya, air matanya wahai Ibrahim. Tapi kami tidak berkata melainkan apa yang Allah redha. Marfu'ah. Masya Allah, bagusnya nama. Marfu'ah yang ditinggikan. Tolong share video ni kepada teman-teman yang lain, marfu'ah. Dalam sebuah hadis, Salman yang diriwayatkan sebagai marfu' oleh Ibn Khuzaimah, dan dalam kitab sahihnya tentang kelebihan bulan Ramadan, Nabi telah bersabda, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu balasannya hanya syurga. Demikian juga riwayat Tabarani daripada Ibn Umar sebagai marfu', as-siyamu lillah la ya'lamu thawaba amalihi illallah. Puasalah untuk Allah, tiada siapa pun mengetahui ganjarannya melainkan Allah. Riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Hadis ini turut diriwayatkan secara mursal, dan ini adalah yang lebih tepat, kata Ibnu Hajar. Ketahuilah bahawa penggandaan amalan satu itu adalah disebabkan oleh satu kemuliaan tempat. Barakah ni datang dalam hadir dalam hidup kita dan berbagai bentuk, tuan-tuan. Barakah ni kadang-kadang datang disebabkan tempat. Macam apa? Macam Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, semayang di situ 100 kali lebih utama dari semayang tempat lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali, kalau Masjidil Haram itu 100,000 kali. Itu keberkatan, kemuliaan menyebabkan tempat. Subhanallah. Daing Muhammad Azwan dah share dengan teman ke? Ustaz Safir Sadiqin, terima kasih. Yang kedua, kemuliaan waktu. Yang ketiga, kemuliaan insan. Keberkatan ni ada 3 format. Format pertama melibatkan tempat, yang kedua melibatkan insan, yang ketiga melibatkan waktu. Adapun melibatkan tempat, tak semua kita mampu untuk pergi. Tempat yang paling berkat di muka bumi adalah Masjid Haram. Tanah yang paling berkat dalam permukaan bumi adalah tanah di mana ia dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza tu. Tempat, tanah yang paling mulia, tanah dimakamkan Nabi, disemadikan Nabi. Tanah yang paling mulia Masjid Haram. Tempat yang paling mulia Masjid Haram. Tanah yang paling mulia, tanah dimakamkan Nabi padanya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tempat itu tak mudah untuk kita pergi. Tambahan dulu suasana sekarang, lagi lah orang takut nak pergi. Sebagian besar orang masih takut nak travel. Kemudian kemuliaan manusia. Ada manusia yang berkat. Macam contohnya Anas bin Malik yang selalu saya ceritakan tentang beliau. Doa Nabi untuknya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa si'lahu fi dari wa barik lahu fima ataitahu. Beri kepadanya harta yang banyak, rumah yang luas, dan berkati umurnya, hartanya, segala-galanya. Maka berkatlah Anas. Seorang macam Anas sangat sukar untuk kita jumpa. Boleh jumpa tapi sukar. Tak semua orang memiliki keberkatan. Tapi kalau melibatkan waktu, waktu semua orang dapat tanpa terkecuali. Tempat saya dah sebutkan tadi, susah nak pergi. Orang yang berkat juga tak senang untuk kita jumpa. Tapi waktu yang berkat, semua kita dapat. Contohnya Ramadan itu sendiri. Itu sebab Nabi menyatakan, Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkatan. Tiap-tiap detik waktu, hari, malam, siangnya, semua merupakan waktu kemustajaban, kemakbulan doa di sisi Allah Ta'ala. Itu sebab dalam ayat-ayat puasa Allah bawakan juga ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nanti kita baca ini. Bila hamba-Ku bertanya tentang aku padamu wahai Muhammad, katakan kepadanya, aku ini dekat.
Sebab nuzul ayat ini salah satunya kerana para sahabat dahulu mereka tak tahu mereka memanggil Allah dengan panggilan-panggilan yang kuat-kuat, menjerit. Lalu Allah telah pun wahyu kepada Nabi-Nya untuk memberitahu, sungguhnya kamu innakum tad'una sami'an qariban mujiban, kamu berdoa kepada Allah yang dekat dengan kamu, mendengar. Jangan menjerit-jerit suaranya seolah-olah Allah itu jauh, ataupun bisik. Wabtaghi baina dzalika sabila. Gunakan cara yang pertengahan. Tidak terlalu mengganggu orang dan dapat mendatangkan khusyuk dalam waktu yang sama. Jadi ayat tentang doa ini datang berkaitan dengan puasa dalam satu episod yang sama dengan puasa. Sebagai menunjukkan kepada kita kepentingan untuk berdoa banyak dalam bulan Ramadan. Inilah dia menjejaki jalan ketakwaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita cerita apakah formula mendapat ketakwaan itu seperti yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripadanya doa. Dan indahnya ayat berkaitan doa itu, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan bahawa Al-Imam Mutawalli Sya'rawi bercerita tentang doa ini kita minta saban waktu, saban hari. Ada yang dimakbulkan Allah cepat, ada yang ditangguhkan kemustajabannya kerana perkara yang kita tidak tahu. Ada yang digantikan dengan satu nikmat yang kita pun tak perasan kadang-kadang. Seumpama dalam hidup ni, Mas Nida, tolong share video ni Mas Nida. Ida Muhammad, tak kisahlah pada WhatsApp ke, pada share dekat Facebook ke, dekat Telegram ke, tolong. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak belajar kat universiti. Sebulan tuan-tuan bagi dia, katalah duit kocek RM300, RM10 sekali lagi, contohlah. Bila siswa ada, bagi RM300, dia top up lah. Pandai-pandai lah anak bil telefon ke apa yang lain kalau ada duit. Ayah bagi sikit-sikit lah. Seorang ayah yang bijak tentu akan bagi tiap bulan. RM300 bulan depan datang jumpa ayah, dah sebulan nak bagi. Ada tak agak-agak bapak yang berkata pada anaknya, Abang Long, ayah nak bagi 300 kali 12, 3,600. Nah, Abang Long ambil 300. Abang Long jangan telefon ayah. Ni ayah dah bagi. Cukup jangan ganggu ayah ayah banyak kerja. Yang mana satu tuan-tuan? Yang pertama tadi ke? Ataupun yang kedua ni? Yang pertama tadi, Abang Long datang jumpa ayah tau. Ayah nak dengar suara Abang Long. Telefon ayah selalu nanti ayah transfer ke ayah apa. Tengoklah kalau jumpa kat rumah ayah bagi duit ke. Kita ayah yang pertama ke ayah yang kedua? Rasmah. Ayah pertama tiap-tiap bulan datang. Dah sebulan ayah Allah. Macam mana belajar okey tak? Kawan-kawan okey tak? Pilih kawan yang betul tau. Kawan ni macam orang Jamik Wangi. Ni ayah yang baik lah cakap pada anak-anak. Ya. Kita jangan bawa pergi universiti nanti ayah hantar. Nanti ayah nak balik nanti ibu ambil. Contoh. Ini ayah ke yang baik ke ataupun ayah yang kedua? Nah, 300 kali dengan 12 bulan, 3,600. Nak ambil ahlan wa sahlan wa jalan. Jangan telefon ayah, jangan apa lagi. Yang mana satu tuan-tuan agaknya? Yang mana satu tuan-tuan? Tentulah yang pertama kan. Jadi begitu juga konteks puasa ni, indahnya ayat berkaitan dengan puasa itu bila digambarkan Allah bertanya kepada Nabi, beritahu kepada Nabi, kalau hamba itu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tijali. Kalau bertanya tentang aku, tentang aku, beritahu aku dekat. Dekat berarti kata apa tuan-tuan? Rahmat aku, pemberian aku mendengar apa yang kau minta, semuanya nak aku makbulkan. Jadi jangan berhenti berdoa. Dan kalau kita belajar bahasa Arab lagi kat situ, Ustaz Hafiz lagi semua nak jadi ayah pertama. Baguslah tu. Memang sah-sah lah semua ayah-ayah yang baik Abu Irsyad. Dah share dengan teman-teman tak? Mak Azrul. Jangan lupa tau, besok kita kat Telaga Biru ada mengadakan launching pelancaran program Arabic for All yang selalu saya beritahu tuan-tuan. Belajar bahasa Arab 3 bulan, insya-Allah menguasai bahasa Arab, faham Quran, faham ibadah, faham salat. Bahasa Imam Syafi'i yang unggul itu memberitahu memahami salat bahasa Arabnya adalah satu kewajipan dan syarat sah sembahyang. Apa yang kita baca Al-Fatihah, apa kita baca tasyahud akhir tu kena faham tau. Tak faham susah nak sah sembahyang. Kena faham. Release. Barakallahu fikum. Zainul Haji Ramlan. Jadi kami sedang bawa satu modul belajar bahasa Arab secara online. Tak perlu pergi mana-mana. Tak perlu susah payah. Online je. Jom join besok pelancarannya. Esok hari Jumaat ambil sempena. Dalam hari-hari terakhir Syaban ni kita nak dapat pecutan Ramadan. Supaya bulan Ramadan besok kita zakatkan sebahagian waktu kita untuk belajar bahasa Arab. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya. Besok pagi pun saya ada satu program lintas langsung dengan yang bahagia bonda Datuk Profesor Dr. Muhaya.
7 suku pagi. Jangan ketinggalan Kami nak bincang tentang kepentingan belajar bahasa Arab untuk dapat tadabbur, khusyuk dalam salat dan sebagainya. Pukul 7 suku pagi besok tau. Ya, hamba ada lintas langsung, ada diskusi dalam Facebook sama dengan bonda yang bahagia, yang mulia, Profesor Datuk Dr. Muhaya Hafizahullah ya. Baik, semua nak jadi pertama, alhamdulillah. Jadi begitu juga tentang konteks puasa ni tadi, ada banyak perkara dalam ayat itu yang akan saya huraikan dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Tak tahulah bila, nanti saya beritahu betapa indahnya ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi. Muhammad Azrul Jaafar, alhamdulillah. Nak join Umum Nasri besok pagi, join tau. Saya ada program bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhaya 7 suku pagi insya-Allah. Dan kemudian ada pelancaran program belajar bahasa Arab secara mudah, menguasai bahasa Arab masa 3 bulan. Kalau belajar lebih daripada itu, boleh bercakap Arab dengan fasih insya-Allah. Saya belajar bahasa Arab ni 40 tahun tu tuan-tuan. Alhamdulillah, ini dah 40 tahun saya belajar, daripada umur 8 tahun. Tahun ni dah 48 tua dah. 40 tahun belajar bahasa Arab. Tapi bila saya tengok ada kaedah daripada Arab Saudi yang telah dipakai di 160 negara dan berkesan, mengajar, menunjukkan kepada orang ajar memahami bahasa Arab, bercakap dengannya, saya dapati ini masanya. Kalau bukan sekarang, bila lagi tahu? Kalau bukan sekarang, bila lagi belajar bahasa Arab Baik, besok join tau dalam Facebook live kami bersama dengan Datuk Muhaya. Dan insyaAllah esok juga ada pelancaran bahasa Arab, dan siapa yang masuk awal pada esok dapat emas tau. Gold bar dapat. Hampir RM1,000 satu tu. Siapa yang beruntung, siapa yang bertuah, yang masuk awal akan dapat. So besok jangan ketinggalan tau. Besok jangan lupa nanti ikut perkembangan bagaimana nak ikut pelancaran program bahasa Arab kami insya-Allah. Ada 300 orang ni, alhamdulillah kalau dapat masuk 100, 150, ramai akan dapat manfaat. Keluarga kita kat rumah, kita bawa cahaya pulang ke rumah Itu bahasa Arab ni cahaya sebenarnya, jambatan kita dengan Allah SWT. Baik, saya rasa cukuplah setakat ni dulu. Sebelum akhir, tuan-tuan dan tuan-tuan dapati kuliah ni berguna, jangan lupa sokong kami di Zazan Travel. Pukul 7 suku pagi besok. Pelancaran tengah hari. Nanti saya beritahu waktu pelancaran. Saya pun lupa. Ada sebut kat Facebook saya ni. Okay, ni korma Mekjol yang sangat enak. Tengok panjang apa? Mekjol nama je. Majdul ke Mekjol dulu betul lah. Tengok dalamnya. Melalui Ailio ni korma ni dapatkan daripada Zahazan Travel. Datang dalam bekas cantik macam ni. Kat tempat lain tak ada bekas macam ni tau. Ni bekas kedap udara, ada tutup macam ni. Kemudian boleh tutup macam ni, tengok je. Tak dalam kereta, tak atas meja, senang nak buka puasa nanti. Puasa Syaban ni, hari-hari akhir ni ataupun Ramadan ke. Ni korma Mekjol dari Palestin. Kami juga ada korma Ajwa dari Madinah. Ni ada dia punya syahadatul milad. Ada birth certificate dia daripada Madinah tau. Ni adalah korma Ajwa. Dah tinggal separuh dah. Saya makan banyak lah tuan-tuan. Satu hari 7 biji. Dalam hadis mengatakan, nanti sabah habis sabin itamaratin ajwatan lam yadurru sumun la sihrun. Siapa yang makan korma Ajwa 7 biji satu pagi, dia tidak akan menimpanya sihir ataupun racun. Seorang doktor pakar berkata dengan saya pulang dari Melaka, bahawa korma Ajwa ni punya kelebihan, gulanya sangat kita nak panggil sangat sesuai untuk dimakan semua orang, walaupun untuk kencing manis. Kalau orang kena kencing manis, dia mungkin kena hypo dan sebagainya, na'udzubillah. Ni korma Ajwa ni kan rendam dalam susu 3 biji ke 5 biji ke 7 biji ke, boleh sahur dengannya. Nanti dia lembut, senang untuk makan, minum dengan susu. Tak kisahlah susu segar dan sebagainya. Nak belajar bahasa Arab, besok ikut boleh tengok dekat Facebook saya ni pelancarannya pukul apa besok. Yang pukul 7 suku tu saya dengan live dengan Profesor Muhaya. Okey, ni korma Ajwa. Saya tunjuk pada tuan-tuan tahu. Tengok dalam ni. Ya Allah, enaknya. Rugi tak makan. Korma Ajwa Alia yang kami import dari Madinah. Ada sijil lahirnya tau. Boleh minta kat Ustaz Faiz kat dalam travel. Korma Ajwa, korma Mekjol Kami juga ada memproduce Habatus Sauda yang disebut dalam hadis, andai memakannya adalah keselamatan dia semua penyakit dan kematian. Kami dah proses tau dalam bentuk kapsul seperti ini, senang untuk digunakan. Boleh makan saja terus, alhamdulillah. Mungkin nak makan kalau biji jirin itu agak pahit, tak semua boleh makan. Kami telah proses untuk minyak seperti ini. Ada KKM dan sebagainya. Inilah Habatus Sauda, jenama Birkah.
Bagi tuan nak tahu lebih lanjut, tolong masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan, kita ada updatekan apa-apa produk yang berkaitan. Boleh kita dapatkan untuk Ramadan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan ni kali ini lebih bermakna, kesihatan kita terjaga. Dan saya pun nak ikut program untuk jaga berat badan, penampilan dia dan sebagainya, supaya mudah untuk beribadah, takut nanti lutut sakit. Mari kita jalan sama. Nanti kita ada program bersama dengan Datuk Zulkifli Malik yang akan mengajar kita kaedah pemakanan cara orang Jepun yang baik-baik kita ambil. Okey, terima kasih. Terima kasih semua atas kehadiran kalian. Tolong panjangkan, ada sijil lahir korma tu. Ya, ada sijil lahir. Makan korma dengan susu segar. Allah meleleh air liu. Korma jual atau mek jual. Sekian tuan-tuan daripada kami, daripada Zahazan Travel. Terima kasih Zahazan Travel kerana penajaan. Dan jangan lupa join grup Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada banyak kaedah yang boleh tuan-tuan terlibat bersama-sama berniaga dengan kami. Tuan-tuan bukan saja propose kepada kawan-kawan, tuan-tuan akan dapat hadiah, nak tak? Orang beli apa-apa melalui link tuan-tuan, affiliate, tuan-tuan akan dapat hadiah. Jom masuk. Daftar dalam OnPay Zahazan Travel. Begitu juga dalam kursus bahasa Arab kita pun ada OnPay juga. Nanti tuan-tuan perkenalkan kepada teman dan rakan, tuan-tuan akan dapat anugerah hadiah daripada kami. Tapi besok tau, Azizul, Ustaz Azizul, jangan lupa besok join. Siapa yang awal masuk dalam program Arabic for All kita, hari pelancaran esok akan dapat emas gold bar berharga deng hampir RM1,000 tu. Bukan tipu ni, betul punya, daripada hadiah daripada Telaga Biru. Jom masuk belajar bahasa Arab secara online. Besok pelancarannya. Dapatkan maklumat lanjut di Facebook ni dan juga Facebook Arabic for All Malaysia. Arabic for All Malaysia. Arabic for All Malaysia. Jadi dapatkan maklumat lanjut kat situ. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian ni. Dan bahasa Arab yang saya janjikan setahun lalu kami buat kajian, hanya dapati jalan yang baik. Ada banyak pengajar bahasa Arab, saya tak menafikan. Saya sendiri pun mengajar bahasa Arab di banyak universiti selama puluhan tahun. Dan saya berarti pengajaran bahasa Arab ni ibarat menaiki kapal terbang yang tidak landing. Take off, naik, tak turun-turun. Kerana tak ada metodologi. Anissa Osman tapi kaedah pengajaran di Arab Saudi yang saya ambil ni, Arabic for All ini, dia adalah satu kaedah yang bersistematik, ada QR code, bukunya sangat cantik. Allah, tak ada pula kat tangan saya waktu ni. Mana bukunya, ada ke tak ada? Ada kat belah sana. Saya mengajar anak saya, alhamdulillah, tengok ada peningkatan ajri tahbibil lughah. Mereka dapat cinta bahasa Arab, mudah untuk belajar bahasa Arab. Esok ikut perkembangan kami esok pukul 7 suku pagi. Jangan ketinggalan tau. Arabic for All. Terima kasih. Jadi terima kasih semua atas kehadiran tuan-tuan. Tolong panjangkan video ni kepada teman yang lain. Moga ada pahala padanya. Di samping habuan dunia, ada pahala untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Azm dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok bersama dengan Prof Mahaya, Bonda Prof Mahaya. Jangan lupa. Terima kasih Sofi, terima kasih. Terima kasih Hayati Baiz, terima kasih. Muhammad Rizal Mansur, alhamdulillah, Safia Alia. Tolong share pada teman-teman yang lain. Jumpa lagi insyaAllah pagi esok. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainun, Supia. Tak nampak Faris pada malam ni. Faris Spa, pergi Kalok. Terima kasih pada Ustaz, pada Ustaz-Ustazah yang hadir. Ustaz Hafiz Sadiqin, terima kasih. Ustazah Nurilis, terima kasih. Ustaz Syafiq Murad, Ustazah Kamisa Ismes, Mahani Mansur, Mas Najwa. Hingga jumpa lagi pada tuan lain pagi esok insyaAllah. Ada umur, ada kesempatan, saya akan terangkan kelebihan bahasa Arab dalam kehidupan seorang Muslim. Sekian Zain bint. Terima kasih Rohaya. Jumpa lagi. Astagfirullahaladzim wa ma'atakum khawatimamalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Yusuf, Khadijah, Rashidah Muhammad Kasbi, Hajah Hafizah. Terima kasih. Pelancaran esok tolong tengok dekat Facebook saya dalam poster di bawah ni ada tulis waktu pelancaran esok. Sofiq Mei,
Muhammad Azrul Jaafar, terima kasih semua. Nadijah, terima kasih. Nisa Nur Hasanah, jangan lupa besok pelancaran bahasa Arab kami di Arabic for All Malaysia di Telaga Biru secara online. Hasimah Musa, Hijazi Haris, terima kasih. Sekian, jalan usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.